أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة الصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan wajib atas mukallaf mengerjakan tiap-tiap barang yang difardukan atasnya dan tertahan daripada mengerjakan barang yang diharamkan atasnya. Maka wajib atasnya menyuruh dengan ma'ruf dan menegahkan daripada mungkar. Dan jika ada ia dalam mengerjakan mungkar seperti yang hendak ditegahkan dia sekalipun. Qala muallif rahimahullah ta'ala. Dan wajib atas mukallaf mengerjakan tiap-tiap barang yang difardukan atasnya. Tak kira lah apa saja. Nah, itu yang perlu kita tahu. Kena belajar. Nah, sekarang yang kita belajar ni ilmu aqidatut tauhid. Jadi nak tahu apakah yang difardukan oleh Allah Ta'ala kepada kita, itu kena mengaji fiqh pula. Jadi kena tahu apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sahaja ibadah, sembahyang, puasa, nafkah, anak, isteri. Itu juga adalah fardu. Fardu ain. Di atas orang yang, maknanya mana atas suami, atas bapa. Jadi maknanya yang fardu itu mana kena ambil tahu. Maka kata ma'alif kita rahimahullah ta'ala yang dan tertahan daripada mengerjakan barang yang diharamkan di atasnya. Apa sahaja perkara yang maknanya daripada muharramat. Muharramat ni makna perkara yang diharamkan mengerjakannya. Wajib kita tahan diri kita. Tahan diri kita tu maksudnya ialah tahan syahwat nafsu kita yang mau mengerjakannya. Nak tahan itu dengan apa dia sudah tentulah. Dia kena ada suatu perkara yang boleh menahankan syahwat nafsu kita, tak lain tak bukan ialah iman, tenaga iman. Tenaga iman itu pula yang kita belajar sekarang ni ialah iman. Iman itu biar wujud, biar ada dulu. Kemudian kita kena jana kuasa iman itu. Tenaga iman itu untuk kita dapat tahan
ataupun taha. Dengan bahasa Kelantan dia panggil taha. Taha tu maknanya tahan dah. Tahankan diri kita, makna tahan tu maksudnya ialah tahan syahwat. Bagaimana kita nak hentikan syahwat kepada kejahatan itu? Itu perlu kepada tenaga iman yang kuat. Jadi tenaga iman ini dibicarakan dalam ilmu tasawuf. Maka tafriqnya, ini dipanggil tafriq. Kesimpulan daripada itu, secara yang makna ini perkara yang mendasar juga, benda besar. Maknanya salah satu daripada makna perkara yang mendasar dalam agama. Sebab itu disebut di sini. Maka wajib atasnya, atas mukallaf, menyuruh dengan ma'ruf dan menegah daripada mungkar. Menyuruh ma'ruf dan menegah mungkar ini, ma'ruf perkara yang ma'ruf diketahui pada agama. Bahawasanya benda tu ialah perkara yang baik. Mungkar perkara yang diingkar oleh agama. Perkara yang tak diterima oleh agama, itu makna mungkar. Tidak diterima, tidak diperakui. Tidak diakui ia sebagai suatu perkara yang dalam agama. Maksud suatu yang baik. Itu yang dikatakan sebagai mungkar. Jadi amar ma'ruf, mengajak manusia kepada kema'rufan, mencegah manusia daripada melakukan kejahatan, yakni mungkar, maksiat, fahsyak. Itu nama-namanya mengikut khusus dan juga umumnya. Ataupun dengan kata lain, maknanya ad-da'wah, da'wah, al-amru bil ma'ruf wa nahyul 'anil munkar, itu maksud kalau sebutan yang ringkasnya ialah da'wah. Da'wah itu mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada agama Allah Ta'ala. Jadi mengajak manusia kepada agama Allah Ta'ala ialah sudah tentulah mengajak manusia kepada melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka wajib, tentang wajibnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ataupun wajib berdakwah ini tidak ada khilaf. Kefarduannya, kewajibannya adalah mujma'un alaih, ijma' ulama. Tidak ada yang mengatakan sunat berdakwah. Ialah mengajak manusia kepada benda yang sunat. Maksud di sini ialah mana perkara yang wajib dilaksanakan, yang fardu. Mengajak manusia kepada melaksanakan perkara yang fardu, itu makna wajib. Adapun mengajak perkara yang sunat, yang harus, itu lainlah. Jadi tidak ada ulama yang mengatakan tidak wajib berdakwah kepada amal agama Islam yang wajib dilaksanakan. Atau kita kata al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, tidak ada khilaf tentang kefarduannya. Yang jadi khilafnya ialah adakah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ini fardu ain ke atau fardu kifayah. Situ tempat khilafnya. Sebahagian ulama mengatakan fardu ain, sebahagiannya mengatakan fardu kifayah. Yang mengatakan fardu kifayah, kita ambil yang fardu kifayah dulu. Yang mengatakan fardu kifayah berdasarkan kepada ayat. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi wal takum minkum, hendaklah ada minkum, daripada kalangan kamu. Daripada kalangan kamu maknanya tidak semua. Sebahagian. Itu makna daripada kalangan. Minkum. Kita bandingkan yang mengatakan dengan yang fardu ain. Yang mengatakan ni fardu kifayah. Yang mengatakan fardu kifayah. Mereka yang
mengatakan bahawa maksudnya mengatakan kepada dia. Maksudnya ialah mengatakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu adalah fardu kifayah. Jadi man qala bi fardil kifayah yastadillu, berdalil bi qaulihi ta'ala wal takum minkum. Wal takum minkum ummatun yad'un. Ini al-ayata sampai habis ayalah. Jadi minkum. Min ni dia panggil litab'id. Kalau pelajar-pelajar kita tu ada yang sudah belajar bahasa Arab. Jadi mereka yang berdalilkan, mereka yang mengatakan dengan fardu kifayah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu adalah fardu kifayah. Mereka berdalil dengan ayat wal takum minkum. Jadi minkum hendaklah ada di kalangan kamu. Yakni sebahagian daripada kamu. Bila sebahagian maksud dia tidak semua. Jadi maka itu adalah fardu mana fardu kifayah. Hendaklah ada di kalangan kamu satu ummah, suatu kumpulan yad'una ilal khair, yang mengajak manusia kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh mereka itu dengan ma'ruf, dan wa yanhauna 'anil munkar sehingga akhir ayat. Jadi maknanya mereka mengatakan fardu kifayah kerana mereka memaksudkan dengan min di sini ialah min litab'id. Tab'id maknanya sebahagian. Bagi mereka yang mengatakan fardu ain, qala ni makna qala berkata akan bi fardu ain. Yastadillu, berdalil bi hadis hadis sahih. Itulah hadis yang terkenal juga apa nama? Marra'a minkum. Marra'a minkum juga sama-sama minkum. Perhatikan di sini. Marra'a minkum munkaran falyughayyiruhu. Mar'a minkum munkaran falyughayyiruhu, makna biyadih. Falyughayyiruhu. Ada wa deh. Falyughayyiruhu. Okey. Apa kita ambil sekat? Al-hadis. Jadi perhatikan minkum. Jadi minkum ini dia panggil lil bayan. Milil bayan. Nak menyatakan. Jadi sama-sama falyughayyirhu biyadihi. Mana falyughayyirhu biyadihi. Jadi barang siapa yang melihat sabria, barang siapa tu min tu sabria tu minkum daripada kami, ai umat Islam, umat Muhammad, mana daripada minkum minal muslimin. Tu. Jadi min yang dipanggil min lil bayan. Min nak menyatakan apa dia? Man tu, man isim mausul. Mar'a
Siapa dia melihat? Siapa dia? Siapa dia tu? Barang siapa tu? Minkum, daripada kamu, ay al-muslimina. Munkaron akan mungkar. Jadi falyughayyirhu biyadihi. Jadi maknanya sini maknanya minkum bermakna siapa-siapa saja daripada kamu. Bermakna tiap-tiap orang. Bermaknanya fardu ain. Kalau tadi sebahagian daripada kamu. Jadi ini maknanya tiap-tiap daripada kamu. Melihat akan mungkar, masuk melihat ataupun tahu, falyughayyirhu biyadihi. Maka hendaklah dia ubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi lisani. Kalau dia tak kuasa dengan tangan, dengan lisan. Dan fa illam yastati' fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Maka difaham daripada itu maksudnya ya betul fardu ain, tapi ada qaid dia. Fardu ain ala qadri taqah, di atas kadar kemampuan. Sebab Nabi kata fa illam yastati' fa bi lisanihi. Tu. Jadi kesimpulan dianya tidak ada yang mengatakan tidak wajib berdakwah ini al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Cuma tinggal lagi nya ialah khilaf tentang adakah dia fardu ain atau fardu kifayah. Jadi yang mengatakan fardu kifayah dia berdasar kepada ayat di atas ni lah. Wal takum minkum ummatun yad'un ila khair. Dan yang mengatakan fardu ain, tapi fardu ain itu bi qadri tokoh, dengan qadar tokoh ni makna kemampuan. Kemampuan setakat mana. Jadi tidak mutlak, tidak. Tapi setiap orang wajib dia tu tegah mungkar, ajak ma'ruf dan tegah mungkar. Jadi maka tafriqnya, maka wajib atasnya mukallaf menyuruh dengan ma'ruf. Yang mustahak ialah untuk ini, untuk memastikan orang panggil isti'adadi kepada nak mengajak manusia kepada kemakrufan dan juga mencegah kemungkaran itu ialah kena kenal barang. Kena kenal ma'ruf itu apa dia, mungkar itu apa dia. Di sini pun dia jadi satu hal juga dalam dakwah. Ini di antara suatu kekangan manusia itu, dia tak mengenal ma'ruf, mereka tak mengenal mungkar yang mana. Dengan sebab itu macam mana kita nak ajak kepada ma'ruf yang mereka tidak mengakui itu sebagai ma'ruf? Bagaimana kita nak mencegah orang melakukan mungkar sedangkan bagi mereka tidak mungkar? Jadi dakwah dalam arti kata memperkenalkan manusia kepada ma'ruf dan kepada mungkar, biar mereka kenal. Pastikan mereka kenal. Barulah jadi mudah untuk kita tu amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Dan inilah yang berlaku sekarang. Mana yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab dia Minhajul Abidin. Dah sebut dah benda ni. Yakni pergeseran nilai. Krisis pergeseran nilai. Krisis pergeseran nilai ini maksudnya yang baik itu dianggap jahat, yang jahat itu dianggap baik. Bertukar takir. Mana bertukar, yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf pada sudut pandangan manusia. Manusia menganggapkan benda yang ma'ruf itu mungkar, yang mungkar itu ma'ruf. Contohnya misalnya begini. Kita katakan misalnya seorang perempuan tidak menutupi aurat dengan sempurna. Contohnya tidak memakai khimar, yakni kain tudung kepala. Maka perbuatan dia tidak menyempurnakan tutup aurahnya itu adalah dosa, maksiatlah. Tetapi orang yang tidak menutup aurah ini, tidaklah begitu dipandang keji. Jadi orang-orang yang menutup aurah pun maksudnya tidak orang panggil tidak mengapa berkawan dengannya. Dia bagaimana kita berkawan dengan orang yang melakukan maksiat? Boleh dengan syarat kita nak dakwah dia. Kalau kita ni hanya berkawan saja-saja dengan muyul hati, cenderung hati kepadanya semata-mata, itu tak boleh. Kita tahu dia tak sembahyang, kita berkawan dengan dia. Kalau kita berkawan dengan dia ialah untuk nak paut hatinya, untuk dakwah dia, untuk perbetulkan dia, maka itu sangat-sangat dipuji. Tapi kalau semata-mata berkawan sahaja, itu
Bahaya maknanya kita ni seolah-olah meredakan. Itu dia panggil ni. Ayat ni. Fa illam yastati' biqalbih. Fa biqalbih. Kalau dia tak kuasa dengan lidah, dia dakwahlah dengan hati. Bagaimana dakwah dengan hati? Maksudnya kita tidak suka kepada kemaksiatan. Jadi kalau kita berkawan dengan orang yang ahli maksiat, yang tu, ni ramai orang-orang yang bertudung, dia berkawan dengan yang tak bertudung. Ya, kalau sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau niat dia untuk nak dakwah dia, itu bagus. Aku nak berkawan dengan dia. Kerana kalau aku berkawan dengan dia, aku boleh bagi tahu kepada dia. Apa yang baik, apa yang tak baiknya. Jadi salah satu daripada isu yang besar dalam dakwah sekarang ialah masalah pengenalan manusia itu terhadap ma'ruf dan juga mungkar itu. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, seumpamanya seorang perempuan dia tidak menutup aurat, maka itu dari sudut kacamata pandangan Islam adalah suatu kejahatan kerana dia mungkar, maksiat. Lalu ada seorang yang menasihatinya. Menasihatinya, menegurnya dengan cara yang baik. Memberitahu kepadanya bahawasanya tidak menutup aurat itu adalah dosa, maksiat. Sekarang tanggapan manusia, itu maksud kitanya. Yang tak tutup aurat itu tidak dianggap sebagai bersalah. Yang dianggap bersalahnya, yang dipandang serongnya ialah orang yang menasihati, yang tidak menutup aurat itu. Dan dilabelkan dia sebagai menjaga tepi kain orang lain. Itu di antara sebab mengapa kita ni takut nak berdakwah kepada orang. Kerana kita takut dicop, dilabelkan kita sebagai apa nama maksud ni? Menjaga tepi kain orang lainnya. Jadi, perkataan ini benar, ada benarnya. Tapi bukan dengan makna yang begini. Menjaga tepi kain orang, yakni mengambil tahu hal peribadinya yang tidak salah dari segi agama. Jadi kita dah ambil tahu tu kenapa. Adapun kita mencegah mungkar itu adalah perintah agama. Lalu mereka yang tahu sedikit-sedikit mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan pada agama. Konon-kononnya. Betul lah kata dia tu. Konon-kononnya makna betul. Dia tak belajar, dia tidak tahu. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Agama maksudnya konteks ayat ini apa? Maknanya tak boleh kita memaksa orang bukan Islam beramal dengan Islam dan memaksa dia masuk Islam, tak boleh paksa. Tetapi kalau orang itu sudah Islam dah, orang Islam itu, dia mengucap dua kalimah syahadat, bermakna dia memperakui, dia iktiraf, dia mengaku dengan kebenaran segala aqaidil iman dan juga amal-amal Islam. Yang wajibnya wajib, yang haramnya haram. Berzina itu haram, dia mengaku bahasanya zina itu haram. Dia mengaku bahasanya ialah sembahyang fardu itu makna wajib. Jadi bila dia sudah mengaku begitu, maka bila dia tak buat yang wajib, mana orang Islam yang lain kena tegur dia. Sebab dia telah menilzamkan, melazimkan amal Islam tu di atas diri dia. Berbeza dengan orang kafir. Orang kafir kita tak boleh paksa. Menggunakan semaya, menggunakan masa, tak boleh. Jadi, itu maknanya orang kita tak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam dan juga beramal dengan amal Islam. Tak boleh lah. Orang Islam kita boleh paksa dia. Kalau dia tak buat amal yang wajib, yang fardu, kita kena paksa. Maksudnya kena suruh dia buat. Kalau dia kalau dia buat benda yang diharamkan, maksudnya kita boleh paksa dia tinggalkan benda tu. Sebab apa? Sebab dia telah mengaku kebenaran mana yang haram itu haram. Mana arak itu haram, riba itu haram. Dia mengaku itu. Secara dia mengikrarkan dengan dua kalimah syahadah. Jadi, orang Islam itu dia telah ilzamkan segala ahkamul Islam di atas diri dia. Jadi dengan sebab itu orang Islam lain dia kena tegur, wajib kena tegur. Tu.
Jadi yang tak boleh paksa itu ialah itu yang kita kena faham. Jadi maknanya sekarang berlaku pergeseran nilai yang mana yang mungkar itu tidak dianggap mungkar. Orang yang mengerjakan mungkar itu tidak dirasakan sebagai bersalah dan mana biasa-biasa saja, sedangkan orang yang mencegah dia daripada melakukan mungkar itu pula dianggap sebagai seorang yang tidak betul, yang tak baik. Dikatakan, dilabelkan dia sebagai menjaga tepikan orang lain. Jadi itu dia panggil persepsi. Membetulkan persepsi kita terhadap hukum Islam itu yang penting. Mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Boleh saja kita tu mengajar tu, buat satu kuliah, mengajar. Dan memang itulah. Yang ma'rufnya apa dia, yang mungkar itu dosa-dosa besar. Ada kita Al-Kabair umpamanya, yang menceritakan dosa-dosa besar. Dan selain pada dosa-dosa besar itu ialah dosa-dosa kecil pun kita kena tahu juga. Apakah yang termasuk di dalam dosa-dosa besar, apa yang termasuk dalam dosa-dosa kecil. Kena tahu secara pasti. Sebab kita orang Islam. Orang Islam orang yang menyerahkan diri dia kepada Allah Ta'ala, bersedia untuk beramal dengan amal Islam. Jadi semuanya ialah bermula dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu bahasanya, tahu annahu la ilaha illallah. Mula-mula tahu, kemudian i'tiraf, kemudian tasdiq, membenarkan, ikrar, kemudian yakin. Jadi Allah Ta'ala kata, fa'lam, ketahui olehmu. Kena tahu dulu, la ilaha illallah. Bila tahu, i'tiraf ia, ikrar ia, memperakuinya, ikrar menetapkan dia pada lidah kita, dan menetapkan pada hati mana, tasdiq, membenarkan dia. Jadi dia dan akhir sekali at-tabyin, menzahirkan dengan anggota tubuh badan kita zahir akan la ilaha illallah. Tapi dia kena bermula dengan fa'lam, kena tahu. Tahu untuk i'tiqad. Manakala ilmu fiqh pula kita kena tahu supaya kita boleh beramal dengan amal yang sahih. Jadi semuanya bermula dengan ilmu. Ingat, sebab itulah maknanya pendakwa-pendakwa, guru-guru pun perlu memberi perhatian kepada mentahqiqkan pengenalan umat terhadap mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Karena dalam bab ini pun duk jadi bercelaru. Bercelaru kerana sesuatu yang mungkar itu sudah tidak dianggap mungkar lagi dah. Dengan sebab apa? Sebab dia sudah menjadi arus perdana. Contohnya. Arus perdana amalan manusia yang ramai-ramai. Sebab itulah maksudnya apabila kita ketahui bahawa ada orang melakukan suatu, memulakan suatu kemaksiatan, suatu amal yang dikatakan masuk dalam kemaksiatan, kita kena cegah, kena tegah cepat-cepat. Supaya dia tidak sempat menjadi besar. Bila dia dah menjadi kebiasaan dan arus perdana manusia, maka orang sudah tidak menganggap salah. Walaupun orang mengaku itu dosa ataupun haram, tetapi kerana dah dilakukan oleh sekian ramai manusia, secara naluri manusia dia tu begitu. Dia terpengaruh, mudah terpengaruh. Hati kita ni mudah terkesan. Sebab itu makna kita ni mudah di-scam. Mana mudah dibuli, makna ditipu. Sebab kita, bila ilmu kita tu tidak mantap, tidak ada tempat sandaran, kita boleh dipermain-mainkan. Sebab itu makna nilai sesuatu perkara itu, makna itu perlu kita pasti. Maknanya sesuatu nilai itu kadang-kadang dia berbentuk yang objektif. Benda tu benda yang muayyan. Itu sepatutnya tidak bertukar. Yang biasanya orang tidak dapat memperakui yang ma'ruf itu ma'ruf, yang mungkar itu mungkar. Karena benda itu ialah benda yang subjektif misalnya. Benda relatif, makna benda itu, masuk kita kata benda macam kita kata cantik, comel, itu maknanya mengikut pandangan tak apalah. Tetapi hukum ini, dia adalah nilai yang objektif, yang tertentu. Jadi kalau haram, benda tu haram. Dia bukan cantik, kita kata, ini cantik, kereta ini cantik. Ya kamu cantik, bagi saya tak cantik. Itu berbeza pendapat dalam hal begitu, tidak mengapa.
Tetapi suatu yang telah mujma'un alaih, yang nak ditegah, ni pun satu hal juga. Yang nak ditegah itu ialah al-mujma'un alaih. Al-mujma'un alaih ialah mungkar yang ijma' ulama mengatakan dia tu mungkar. Apa yang berlaku pula kadang-kadang benda yang mukhtalafun fih, benda yang khilaf ulama, begitu dicegah pula, bersungguh-sungguh diangkat dan dicegah akan dia, diangkat dihalaikan akan dia. Benda yang mujma'un alaih, benda yang ijma' ulama, tidak bersungguh-sungguh pula dicegah akan dia. Benda yang jadi khilaf ulama itu pula yang nak ditegah. Itu satu penyakit juga. Dengan sebab itu maknanya, sebab itulah kita ni makna dalam Islam kita ni pelaksanaan Islam di peringkat individu, peringkat makna jama'i, peringkat makna masyarakat, peringkat pemerintah. Ada kepincangan-kepincangan. Maka, seperti yang kita sebutkan tadi maknanya, kefahaman kita, persepsi kita, tanggapan kita, cara kita memahami agama itu. Kerana dinominasikan oleh tidak belajar, makna jahil. Dan orang sekarang ini walaupun dia jahil tentang agama, dia merasa diri mereka hebat. Mereka merasakan akal mereka mampu untuk memahami agama walaupun tak belajar sekalipun. Kerana berbekalkan, bermodalkan IQ-nya yang tinggi. Kerana dia ni orang, ya memang kita tidak nafikan Allah Ta'ala anugerahkan kepada setiap orang itu berbeza-beza. Ada mereka yang genius, yang brilliant, yang cerdik. Dia tak belajar ilmu agama kerana dia bersandar kepada intelektual dia. Sedangkan agama Islam ini dia tidak bersandar kepada intelektual semata-mata. Nak juga akal yang cerdik. Yang bintal itu masuk kita nak. Tetapi di bawah bimbingan hidayah wahyu. Tidak lari daripada bimbingan hidayah wahyu. Cerdik macam mana sekalipun tidak boleh mengatasi hidayah wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa hijrah, sebelum daripada turunnya ayat diizinkan berhijrah dan setelah itu baru Nabi berhijrah. Sebelum daripada itu sudah bertubi-tubi sahabat-sahabat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta sangat-sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah keluar daripada Mekah. Kerana apa? Mereka sudah tidak tahan. Mereka bimbang sangat-sangat. Akidah mereka boleh jadi rosak. Mereka bimbang. Iman mereka boleh jadi tergugat. Dengan sebab diseksa oleh tuan-tuan mereka. Dan orang kafir musyrik Mekah yang begitu menjadi-jadi, menyeksa. Jadi mereka bimbang. Mereka bimbang kalau-kalau sampai kepada satu tahap mereka tidak mampu lagi menanggung kesakitan yang dikenakan oleh musyrik Mekah itu, dan akhirnya apa tujuan mereka menyeksakan itu ialah untuk memurtadkan orang Islam. Ini maksudnya sahabat-sahabat ini merayu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya bimbang ya Rasulullah. Saya diseksa setiap hari. Setakat ini ya saya boleh sabar, saya boleh bertahan. Saya bimbang pada hari-hari yang kemudian daripada ini makna saya tidak mampu bersabar. Dan apa yang dimahukan oleh Tuhan saya supaya saya jadi murtad, terpaksa saya turuti karena saya tidak tahan menanggung kesakitan. Marilah kita keluar daripada Mekah ni. Memang dari segi logiknya, maksudnya ialah sepatutnya Nabi dan para sahabat berhijrah. Tetapi kebijaksanaan apapun yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti menunggu lampu hijau daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak akan bertindak mendahului Allah Subhanahu wa taala. Jadi secerdik mana pun manusia dia ada had dia, ada limit dia. Maka kita kena guna hidayah wahyu akhirnya. Jadi inilah isu yang ada di hadapan kita sekarang. Ialah masalah persepsi nilai itu sendiri. Jadi kalau kita tak dapat memperbetulkan persepsi nilai ini, yang ma'ruf itu ma'ruf, yang mungkar itu mungkar, jadi susahlah kita nak berdakwah. Karena kita mengajak manusia kepada ma'ruf, sedangkan dia tidak menganggap itu ma'ruf. Kita mencegah dia melakukan mungkar, sedangkan bagi dia itu tidak mungkar. Dan manusia itu
dia menilai hukum hakam pun dengan kepala otak juga. Takkanlah haram benda macam ni. Tengok. Dia ada hukum hakam itu, contoh. Saya nak beri contoh. Semasa kita belajar dulu di asrama, mana kita memasuk sendiri ada matabah bilik memasak, mata'am bilik makan. Jadi berbeza. Di dalam pintu itu masa tidak ada internet ataupun baru-baru ada internet. Begitu ada suatu keratan akbar. Ini pelajar-pelajar yang mengambil inisiatif, menemui rencana-rencana yang agak baiklah untuk pelajar-pelajar. Lalu mereka kerak. Ini biasalah orang lakukan dulu. Keratan-keratan akbar. Sekarang, macam mana nak ada keratan akbar? Akbar pun tak ada dah. Orang tak baca surat khabar dah. Jadi, isi kandungannya, tajuknya ialah ulama Syariah. Masa tu Syariah tak bergolak lagi. Ulama Syariah telah menfatwakan hukum haram berutus surat di antara pemuda dan pemudi. Ajnabiyah. Jadi orang awam dia tidak faham. Dia tak belajar ilmu usul fiqh. Takkanlah berutus surat itu haram. Tulis surat, hantar surat. Melihat pun tidak, bersentuhan pun tidak, takkan haram dah. Tapi bagi orang-orang yang belajar ilmu usul fiqh, baginya sangat mudah untuk faham. Kerana firman Allah Ta'ala, taqrabu zina, jangan dekati zina, jangan mendekati apa saja punca sahabat-sahabat yang menjebakkan seorang itu kepada melakukan zina. Jadi mukhalatah antara bainar rijal wan nisa, pergaulan bebas antara lelaki perempuan itu menutup aurat. Sebab apa? Sebab apa adanya dalam syariat kita menutup aurat? Kerana aurat itu tempat timbulnya syahwat bagi setiap gulawan. Maksudnya orang perempuan melihat orang laki-laki, dia akan tertarik. Orang laki-laki mimbabil aula, lebih-lebih lagi lah. Sangat-sangat sensitif dengan orang laki-laki itu, dia jatuh hati kepada paras rupa dan tubuh orang perempuan. Yang sebab itu orang perempuan dia kena jaga penampilan diri dia. Itu masuk dalam ayat ini. Jadi, maknanya, ulama-ulama Syariah pada masa itu mereka membuat kajian mengapa berlaku penzinaan. Dia bermula daripada apa? Bermula dengan mengutus surat. Di tempat dia kaji di negara dia. Negara kita pun serupa lah juga. Kalau kita berlaku jujur lah. Tak apalah kita tak mau pakai fatwa itu, kan itu fatwa daripada ulama Syariah. Tapi kita kena faham mengapa dia menhukumkan, menfatwakan haram. Kerana daripada berutus surat ini kemudian mahu berjumpa. Bila dah berjumpa lama-lama berpegangan tangan. Dan berlakulah perkara yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita lakukan perkara-perkara yang menyebabkan terarah kepada maksiat itu. Jadi orang tak faham. Orang awam dia tak faham, dia kata takkanlah haram benda setakat benda macam tu. Sedangkan dalam fiqh kita tu dia ada usul dia. Begitu juga selepas daripada itu, setelah mari zaman saya belum tamat lagi mengaji. Begitu sudah datang zaman internet ini, maka komunikasi melalui komputer dipanggil sebagai chatting. Sekarang kita tak sebut dah chatting. Masa tu FB tak ada lagi. FB tidak ada, YouTube tidak ada. Orang berchatting melalui komputer. Kalau kita gak ber-WhatsApp, ber-SMS. Sebelum daripada WhatsApp itu SMS, mari pula WhatsApp. Belum ada ini lagi, maknanya komputer itu ialah bercakap, itu ialah cara berchatting dia bagi. Maka sama ada satu keratan. Saya tidak tahu siapa. Saya pun tak bertanya kawan. Ada mereka yang agak mana peka lah benda-benda lagu ni. Dan untuk berkongsi maklumat dengan kawan-kawan. Dia tampalkan pada daun pintu matbah. Ulama Syariah memfatwakan haram berchatting antara pemuda dengan pemudi. Jadi cara fikrah, pemikiran orang awam
Mereka tidak mengetahui asas-asasnya, asas-asas hukum hakam. Jadi takkanlah setakat berchatting itu dah jadi haram dah. Maknanya berkomunikasi pada alam maya. Takkan orang panggil haram dah, neh. Sedangkan kalau kamu berfikir dengan secara jujur, kalau saya tanyakan kepada kamu, adakah manusia itu dia akan berpadanya berchatting? Saja tidak, mereka akan ada keinginan bertemu. Dan akhirnya bila bertemu, itu dah menjadi satu sabab yang sangat besar dah untuk berlakunya perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala itu. Jadi itu maksudnya ni, mana kena faham. Jadi kita orang panggil orang awam ni kita kena ikut pandangan ulama, menuraikan ayat Quran dan juga hadis. Jadi memperbetulkan pandangan, persepsi terhadap nilai-nilai dalam Islam, hukum hakam dalam Islam. Itu yang penting. Jadi bila berlaku pergeseran nilai ini, maka susah untuk kita ni berdakwah. Jadi hukumnya wajib kita menyuruh dengan ma'ruf dan menegahkan daripada mungkar. Jadi kenali mungkar, apa dia yang termasuk dalam kata mungkar? Mungkar, maksiat itu sama je lah. Cuma pihak mafun itu yang berbeza. Maksiat benda mana kederhakaan kita kepada Allah. Mungkar itu perkara yang diingkar oleh syarak. Dan wajib atasnya menyuruh dengan ma'ruf dan menegah dengan mungkar. Yang ini mungkar yang mujma'un alaih. Mungkar yang diijma'kan ulama pada keadaannya itu adalah mungkar. Jangan tegah perkara yang ikhtilaf ulama. Kaedah yang ke-35 daripada 40 kaedah yang kedua. Daripada kawaidul fiqhiyah di dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair. Kaedah yang ke-35 berbunyi la yunkaru al-mukhtalafu fih. Tidak boleh kita ingkar, kita cegah mungkar itu yang kedudukannya ialah mukhtalafun fih, khilaf ulama. Tentang dirinya itu adalah mungkar itu khilaf ulama. Ada ulama yang mengatakan tidak haram. Anda tidak mungkar. Maka jangan kita cegah perkara yang tidak ijma', mana mukhtalafun fih. Yang kita nak cegah mungkar itu ialah mungkar yang ijma' ulama mengatakan dia adalah mungkar. Itu satu hal, suatu kaedah yang sangat penting difahami. Kerana telah berlaku orang panggil kepincangan yang sangat nyata di dalam dakwah. Manakala ada di kalangan pendakwah-pendakwah yang bermati-matian, bercawak kotel kata orang Kelantan, bersungguh-sungguh mencegah mungkar, yang mungkar itu statusnya adalah mukhtalafun fih. Maknanya khilaf ulama kata dia itu haram. Ada ulama mengatakan tidak haram. Sedangkan mungkar yang mujma'un alaih banyak lagi yang tidak dicegah. Itu dia panggil di antara kepincangan di dalam dakwah. Sebab apa? Sebab pendakwah itu tidak ada ilmu. Ilmu yang pertamanya ialah ilmu mawdu'atil Islam. Kandungan Islam itu sendiri. Yang tak dapat tidak. Baru lagi kepada perkara-perkara yang tambahan. Maknanya yang disunatkan kita melakukannya umpamanya. Jadi yang menegakkan daripada mungkar. Dan jika ada ia dalam mengerjakan mungkar juga. Jadi kalau kita ini mengerjakan mungkar, wajib kalau kita melihat orang lain mengerjakan mungkar, walaupun seumpama dengan kita melakukan mungkar itu sekarang, wajib kita kena larang, kita tegah. Kita sendiri buat, ya dari sudut dakwah, keberkesanan
usulub dakwahnya tidak akan berlaku. Macam mana kita larang orang melakukan suatu perkara yang kita sendirinya melakukannya? Jangan harap orang akan menuruti kata kita. Apatah lagi anak-anak kita. Anak-anak akan jadi kurang hormat. Ni orang tidak perasan. Mengapa anak-anak kita kurang hormat kepada kita? Di antaranya ialah kita ni cakap tak suka bikin. Budak-budak pun dia tahu menilai. Jadi akhirnya dia jadi pudar dalam hatinya, dan dari sudut nak hormat, kewibawaan ibu menjadi macam mana dia suruh aku buat satu benda dia sendiri tak buat. Macam juga cikgu-cikgu yang di sekolah itu. Ambil kesempatan. Dakwah ni bukan tok guru sahaja, bukan muallim. Bukan semua orang. Terlibat dalam dakwah mengikut posisi masing-masing. Jadi kalaupun dia sendirinya mengerjakan mungkar itu, wajib juga dia menegur orang melakukan mungkar. Supaya apa? Mengapa wajib menegakkan mungkar yang kita melakukan seumpamanya? Supaya tidak berhimpun dua dosa. Itu ilahnya. Supaya tidak berhimpun dua dosa. Dosa kita melakukan maksiat itu. Kemudian kita tidak cegah, tidak larang orang lain melakukan maksiat yang sama. Apatah lagi kalau maksiat yang lain, yang berbeza-beza. Jadi haram. Maknanya, kita tidak cegah dia tu. Kita buat mungkar, kemudian orang lain tu melakukan mungkar yang sama seperti kita. Lalu kita larang dia. Sudah tentulah dia marah. Dia kata, awak sendiri buat. Macam mana awak larang saya? Itu dari segi dakwahnya, itu. Tapi dari segi kewajipan, wajib. Kalau kita, misalnya seorang yang sedang minum arak. Itu contoh yang mudah lah kita buat. Seorang yang sedang minum arak, kemudian ada orang lain yang sudah tentulah bila dia minum di kedainya, makna di bar, kita kata. Dia sedang minum arak, kemudian datang orang lain juga minum arak. Minum arak tu mungkar. Dosa besar, ummul fawahish. Jadi seorang dia minum arak, kemudian tiba-tiba mari yang lain pula juga minum arak. Sebab kedah tu kedah tempat orang minum arak. Dia yang sedang minum arak ini wajib di atas dirinya mencegah menegah orang yang minum arak itu daripada minum arak. Atau minum arak haram. Haram minum arak, habis minum arak tu. Jadi dari sudut keberkesanan dakwah memang tidak akan berlaku. Tapi dari sudut kewajipan. Kita dah minum arak, berdosa kita kerana minum arak. Ada orang di samping kita, dalam tempat yang sama, minum arak. Maka dia buat mungkar. Maka wajib kita tegur mungkar. Jadi kalau kita tidak larang dia daripada minum arak, bermakna berhimpun dua dosa. Dosa kita buat maksiat tu, kemudian dosa kita tidak melarang orang melakukan maksiat. Jadi maknanya wajib, makna di atas setiap orang itu maknanya mencegah orang lain daripada melakukan mungkar. Dan jika ada ia dalam mengerjakan mungkar seperti yang hendak ditegahkan dia itu. Jadi sudah tentulah dari sudut dakwahnya memanglah tak akan menjadi punyalah. Jadi sekarang ni ialah kita ni bertakluk melakukan ibadat ni dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagian yang lebih mahal lagi daripada hazzud dunia. Walaupun orang itu melakukan mungkar yang sama, seperti yang hendak ditegahkan dia sekalipun, maka wajib atas yang berzina. Tengok dia buat contoh dia. Buat misal ni ialah misal yang kita kata habis ring lah mana. Mana macam mana pula ni. Tadi kita buat contohnya minum arak. Kalau minum arak ni dia panggil perbuatan yang mustaqil, yang berasingan. Orang minum arak, dia minum arak lah.
tidak terhenti di atas dia tu boleh minum arak itu dengan kita minum arak. Tak. Kalau tidak ada orang lain yang minum arak, dia tetap boleh minum arak. Sekarang mu'alif kita dibuat contohnya seperti orang yang berzina. Orang yang berzina, laki-laki dan perempuan berzina. Maka wajib dia menegakkan yang berzina seumpamanya. Sama ada orang lain berzina, dia ni kaki berzina, dia kena lari orang lain berzina. Ataupun orang yang terhenti dia tu jadi berzina dengan orang itu. Maksudnya yang perempuan, kalau tidak ada laki-laki dia nak berzina macam mana? Dia kena ada lah laki-laki pun begitu juga. Jadi dikala mereka sedang berzina, wajib di atas mereka mencegah taulan mereka daripada berzina. Tu dia. Dia sedang berzina, seorang laki-laki sedang berzina dengan seorang perempuan. Wajib dia cegah perempuan itu daripada berzina dengan dia. Itu pelik. Memang pelik lah. Mana ada orang akan buat lagu tu? Tidak akan ada lah. Cuma kita nak ayat kaedah tu supaya nampak. Jadi orang pun tidak kerana A dia berzina dengan B. A laki-laki, B perempuan. Ketika A dengan B ni berzina, A wajib menegahkan B daripada berzina daripada. B pula wajib mencegah A daripada berzina dengannya. Cegah tu, tak cukup dengan tu kena tolak, kena ni. Siapa dia? Mana ada? Orang berzina dia lari orang berzina dengan dia tu supaya tidak melakukan perbuatan itu. Tapi dari segi hukumnya begitu. Kalau dia tidak larang, pasangan dia berdosa dengan melakukan zina itu dan berdosa kerana tidak mencegah mungkar. Orang lain melakukan mungkar. Padahalnya terhenti dia orang itu nak melakukan mungkar di atas diri dia. Kalaulah dia tidak muwafaqah, tidak akan berlaku lah. Jadi A dia berzina dengan B, A kata, awak tak boleh berzina, haram. Dia bacalah ayat ke atau Al-Quran. Dan nafsu. 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 Mana lagi nafsu? Mana? Menegahkan yang berzina seumpamanya. Itulah contoh yang paling tinggi. Mana yang berzina dua-dua ni A dengan B dia berzina dua tu. Jadi A dia kata kepada B, dia kata B lah baby ni. Banyak. B tak boleh awak ni berzina ni haram. Jadi kalau perempuan tu tak jadi berzina lah dia pulaknya ni. Jadi memang benda ni kelakar lah sikit ni. Macam mana pula orang yang sedang berzina dia larang orang yang berzina dengan dia tu daripada berzina. Tak logik lah. Ada adanya. Tapi dari segi hukumnya begitu. Supaya apa? Supaya tidak berhimpun dua dosa. Berzina dapat dosa zina. Kemudian tak larang orang itu melakukan maksiat mungkar. Itu dosa yang lain pula. Jadi dosa daripada banyak baik sikit. Pahala daripada sikit baik banyak. Dosa ni kalau kita tidak boleh hilangkan 100% daripada diri kita. Dialah dia panggil pada tahap yang paling kurang. Jadi maknanya orang panggil ialah kita tak boleh mengelak daripada melakukan dosa. Tapi pada tahap yang paling makna bersih lah orang itu. Yang dikatakan orang yang soleh itu bukan dia tidak berkeinginan kepada melakukan maknanya jadi maknanya wajib dia mencegah mungkar. Supaya tidak jadi berhimpun. Orang panggil dua mungkar di atas dirinya. Jadi itulah makna dia kena kembali kita ni kepada kita mengenali mungkar itu. Jadi itulah di antara isu yang paling besar sekarang kerana orang Islam sendiri pun sudah tidak menganggapkan mungkar itu mungkar. Berbohong itu biasa-biasa saja.
meninggalkan wajibat, dan orang yang melaksanakan agama ini, mereka juga berkawan dengan orang yang melanggari batasan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi itu, dan mereka berkawan itu bukannya kerana nak dakwah kawan dia. Bahkan mereka ni sangat sporting, tak apalah, engkau, aku. Engkau dengan Tuhan, aku dengan Tuhan. Begitu. Jadi, tengok. Kalaulah ada orang yang menggunakan ayat la ikraha fid din dengan makna nak buat maksiat gapo itu urusan dia dengan Tuhan. Ni ramai ni. Artis misalnya ni, apabila orang panggil netizen ataupun rakan artis memintanya bertudung menutup aurat, dia kata itu masing-masing. Itu soal dia dengan Tuhan. Jadi kamu menutup aurat tidak bermakna kamu lebih baik daripada dia. Betul, waktu kita mengaku ni. Tapi melaksanakan kewajipan itu adalah wajib. Perangai huduh dia buat maksiat dia tu tak kira lah. Jadi sekurang-kurangnya dia tidak berdosa kerana membuka aurat. Kemudian dia ada kesan-kesan dia. Ya, tak apalah mula-mula. Itu maknanya akhirnya orang yang menampilkan penampilan yang bagus, warung itu maknanya akan dicela. Kalaulah tidak diperhatikan apa yang dia kemukakan itu. Jadi maksudnya ialah kena tarbiyah. Untuk orang panggil tarbiyah, untuk orang panggil kita tu mengenali mungkar, dan juga akhirnya tarbiyah diri kita untuk orang panggil mencari jalan yang halal dan tinggalkan yang haram itu. Itu kewajiban setiap daripada orang Islam yang telah memperakui kebenaran agama Islam. Jadi wajib menegakkan yang berzina itu dengan lawan dia yang sedang berzina dengan dia. Itu sehingga-hingga. Dan wajib memeliharakan kuliah yang 6. Kuliah yang 6 ini ataupun yang 5 mengikut iktibar masing-masing. Ataupun yang hari ini disebut sebagai maqasid syar'iyyah. Itulah dia istilahkan. Seperti inilah ni. Ada ustaz itu dia buat kursus ataupun kita panggil daurah ataupun kursus bahasa Arab mikro. Mikro ni makna halus. Jadi mula-mula pun kita pun duk rasa apa ni, tertanya-tanya ni. Bahasa Arab mikro ni macam mana ni? Rupa-rupanya ada yang belajar dengan kita tu dia ikuti orang panggil kursus itu. Berdasarkan apa yang dia bagi tahu kepada kita itu, rupa-rupanya yang dimaksudkan dengan dia makna bahasa Arab mikro itu ialah ilmu balaghah. Jadi nak rayaknya sebenarnya ni, supaya kita kata fiqh dulu dibahagikan kepada 4 rubung, 4 bahagian. Rubung ni ibadah, muamalah, munakahat dan juga janayat. Tapi sekarang timbul pula macam-macam jenis jenama fiqh. Fiqh aulawiyah, fiqh muqaranah dan macam-macam lagi fiqh. Sebenarnya kita tu jangan keliru, jangan panik dah benda-benda lagi ni. Tapi tidak panik pun ni. Cuma jangan kita tu keliru dah. Sebenarnya bila kita melihat kepada kanan dia ambil daripada kitab fiqh asal juga, cuma dia buat pembahagian saja. Orang buat pembahagian saja. Seperti kita kata syirik itu dia banyak jenis. Ada sampai 7, 8. Itu biasa kita baca syirik gini-gini. Dia tak lari daripada huk asal. Huk asalnya pembahagian syirik itu 3. Pada zat, pada sifat, pada af'al. Jadi syirik telah mana wahdaniyah, Allah Ta'ala pada zat, Allah Ta'ala pada af'al, pada rasam. Jadi maknanya cuma pada hari ini ada orang-orang yang menulis dengan seolah-olah benda tu macam baru, tapi tidak baru. Sebenarnya ada dah dalam kitab-kitab. Sebab tu kadang-kadang kita pergi kedai buku, kita tengok tajuk-tajuk buku tu, dia orang sekarang lah ni, menarik lah. Dan memanglah buku sekarang itu disusun diolah dengan sebagai mesra pembaca. Dengan orang panggil cara dia susun ni. Macam kalau kitab macam ni tidak berapa mesra. Khusus kepada orang. Jadi makna kita tengok tajuk dia menarik-menarik.
Tapi bila kita buka balik tengok, rupa-rupanya ada dah dalam kitab-kitab yang lama. Tapi begitu mereka takriskan makna keluarkan, kemudian mereka olah. Begitu saja. Jadi sekarang kalau maksudnya memeliharakan kulliyat yang 6 itu samalah dengan istilah sekarang maqasid syar'iyyah. Itu insya-Allah kita sambung besok hari pada kata dan wajib memeliharakan kulliyat yang 6 ila akhir wallahu subhanahu wa taala alamu bisawab. Ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas. Tub alaina ya maulana innaka antat. Wa fiha subhanakallahumma. Alhamdulillah. Udah nak jadi fana ni ujar-ujar.